عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما خلقوا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم ويؤخذ من أصحابي برجال ذات اليمين وذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم فأقول كما قال عبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Dalam satu hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, dikumpulkan akan manusia pada hari kiamat. Nanti kita ni tuan-tuan dikumpulkan di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Kata Nabi SAW, perkumpulan manusia pada ketika itu hufatan, uratan, ghurlan kama khuliqu. Dihimpunkan manusia pada hari tersebut dalam keadaan tiada berkasut, bertelanjang, seperti mana mereka dulu kami ciptakan. Dulu kita main di atas dunia ni tuan-tuan tak ada pakaian. Macam tu juga kita dihimpunkan di Padang Mahsyar dalam keadaan tak ada berpakaian. Kemudian Nabi SAW membaca ayat kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin, yang bermaksud sebagaimana kami mulakan awal kejadian, kami kembali akan dia janjian atas kami bahawasanya kamilah yang memperbuat akan dia. Dan awal orang yang diberikan pakaian daripada segala makhluk adalah Nabi Allah Ibrahim. Kata Nabi SAW, dalam keadaan manusia dua bertelanjang tu. Pertama yang diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan diambil setengah daripada sahabatku lelaki yang kanan dan yang kiri. Maka berkata aku, ya Tuhanku, sahabatku. Maka dikata ke orang bahawasanya engkau tiada tahu apa yang diperbuat mereka itu kemudian daripadamu, bahawasa mereka itu sentiasa mundur atas belakang mereka itu semenjak bercerai kamu dengan mereka itu. Kata Nabi SAW, Nabi cerita tentang manusia yang pertama tadi dibagi pakaian tersebut. Kemudian Nabi SAW cerita apa? Cerita tentang keadaan satu golongan dipanggil ashabi. Ashabi apa? Sahabat-sahabat. Berkata, ya Allah, bagi juga pakaian kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat aku ni, yang duduk kanan, yang duduk kiri Nabi SAW. Tapi bila mana nak jadi lagu tu, apa kata Allah Jalla wa'ala? Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kamu tak tahu setelah kamu mati sahabat-sahabat ni buat apa. Sebab ada di kalangan mereka tuan-tuan yang kembali menjadi murtad. Tuan-tuan, peristiwa ni telah dicatat dalam sejarah. Bila Nabi SAW wafat, muncul golongan dipanggil golongan murtad. Siapa yang ketua dia? Musalamah Al-Kazzab. Dia yang mula muncul. Mereka ni dulu masa Nabi hidup, mereka beriman dengan Nabi, percaya dengan Nabi, beriman dengan Nabi SAW. Bila mana Nabi wafat, mereka dah mula tunjuk perangai. Ada di kalangan mereka yang tak nak bayar zakat.
Ada di kalangan mereka yang tak nak bayar zakat. Tak cukup dengan tu, satu orang ni mengaku jadi Nabi palsu. Dalam keadaan yang macam ni, Nabi kata, ya Allah, macam mana dengan sahabat-sahabat aku ni? Kata Nabi, kata Allah Ta'ala, innaka la tadri ma ahdasu ba'daka innahum lam yazalu murtaddina ala a'qabihim munzu farraqtahum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ni dah jadi murtad. Siapa? Geng-geng Musalamah Al-Kazzab tu. Siapa mereka yang murtad setelah kewafatan Nabi SAW? So depa ni tuan-tuan tak layak dapat gelaran sahabat. Tak layak. Sebab sahabat syarat dia apa dah? Syarat dia mesti mati dalam keadaan beriman kepada Allah, tu nama dia sahabat. Walaupun dia masuk Islam lewat, walaupun dia masuk Islam ni hujung-hujung kewafatan Nabi SAW, dia masuk Islam, dia mati dalam keadaan beriman, dia dipanggil sahabat. Dan sahabat yang tak akhir meninggal dunia siapa tuan-tuan? Namanya Amir bin Wasilah, ataupun nama gelar dia panggil Abu Tufail. Dia wafat bila tuan-tuan? Dia wafat tahun yang ke-100. Ada sebahagian kata 101 Hijrah. Dia sahabat yang lah wafat. Jadinya tuan-tuan, apa Nabi nak abang kat kita pada hadis ni? Hadis ni tuan-tuan nak cerita apa dah? Kita di akhirat nanti kita akan dikumpulkan. Kumpul pula ni tuan-tuan dalam keadaan tak berpakaian. Kemudian ada satu hadis yang lain daripada Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innakum mahsyuruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Daripada satu orang namanya Bahz bin Hakim, daripada bapaknya, daripada datuknya, telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sekalian kamu dikumpulkan dengan berjalan kaki dan menunggang di atas muka sekalian daripada kamu. Dalam hari ini nak cerita bahawa tuan-tuan, keadaan manusia berkumpul pada hari nanti, hari mahsyar nanti. Ada di kalangan kita yang mahsyuruna rijalan wa rukbanan. Ada di kalangan kita yang dikumpulkan dengan keadaan berjalan kaki. Ada di kalangan kita yang nanti dia akan menunggang. Bagi rukbanan. Rukbanan apa? Dia akan naik tunggangan. Ada sebagai hadis yang mengatakan tunggangan ni tuan-tuan apa dia? Binatang korban yang kita korban dulu di atas dunia. Salah satu daripada fadail, kelebihan berkorban ni apa? Binatang yang kita korban tu, dia ni akan jadi tunggangan kita di akhirat. Wa tujarruna ala wujuhikum. Ada di kalangan manusia yang dia akan berjalan atas muka dah. Mana muka ni tuan-tuan terseret. Wa tujarruna ala wujuhikum. Dia berjalan dalam keadaan muka dia di bawah, kaki dia di atas. Ni manusia. Dan ada satu hadis yang lain, hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia sebut apa tadi? Dia kata manusia dikumpulkan di atas di akhirat nanti dalam keadaan apa? Berkaki ayam. Tak ada kasut dan dalam keadaan bertelanjang. Ni nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita tentang keadaan kita di pada mahsyar nanti. Dan ada satu hadis yang lain daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah qala Allah taala allazina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ayasharul kafir ala wajhihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa allazi amshahu ala rijlaini fid dunya qadiran ay yumshiyahu ala wajhi. Qala Qatada hina balaghahu bala wa izzati rabbina. Dalam satu hadis tuan-tuan daripada sahabat Nabi namanya Anas radhiyallahu taala anhu, bahawasanya satu orang laki-laki berkata, ya Rasulullah, Allah telah berfirman dalam Al-Quran,
Yang maksudnya sekalian yang dikumpulkan mereka itu atas mukanya kepada neraka Jahannam. Kata Allah dalam Quran, allazina yusyaruna 'alal wujuhihim ila jahannam. Maka dia ni tanya dekat Nabi SAW, adakah yang dihimpunkan itu orang-orang kafir yang berjalan menggunakan muka mereka? Dan bagaimana rupanya demikian itu? Sahabat pun dah tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, macam mana orang berjalan dalam keadaan kaki di atas, kepala di bawah? Macam mana ni? Sebab mereka tak pernah tengok, kita pun tak pernah tengok orang berjalan guna muka. Kita pun tak pernah tengok orang berjalan dalam keadaan kepala di bawah, kaki di atas. Sahabat ditanya dekat Nabi, benda yang sama yang kita duk tanya juga. Maka bila dia dengar Nabi SAW, lalu dijawab oleh Rasulullah SAW akan pertanyaan sabdanya pada, tidakkah Tuhan yang menjalankan orang kafir dengan dua kakinya dalam dunia itu, kuasa ia menjalankan akan dia di atas muka dia? Nabi jawab apa? Bukankah dulu di atas dunia Allah bagi orang kafir berjalan menggunakan kaki dia, dan tak mustahil Allah Ta'ala jadikan dia berjalan di akhirat nanti menggunakan pada muka dia. Mana tak susah bagi Tuhan. Dalam hadis yang lain tuan-tuan cerita tentang keadaan manusia pada hari kiamat nanti, ada yang berjalan dalam keadaan perut dia cukup besar. Sebab apa? Sebab dia di atas dunia dulu duk makan harta anak yatim. Pun ada juga. Kita duk baca hadis cerita tentang Titan Sirat. Nanti insya-Allah bulan depan kita cerita tentang Titan Sirat. Titan Sirat ni tuan-tuan, kalau orang duk baca dia kata, mana ada tiang lagu tu? Halus, nak lintas lagu mana? Pada pandangan mata dia halus, kalau dia bukan orang beriman. Tapi kalau dia satu orang yang beriman dengan Allah dan mati dalam keadaan beriman dengan Tuhan, dia akan nampak titian tu sangat besar. Sangat besar. Sebab apa jadi lagu ni tuan-tuan? Kita sebut dah, dia berkenaan dengan apa dah? Etikad kita dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan, tak ada nikmat yang besar melainkan kita mati dalam keadaan kita beragama Islam. Sebab tu Nabi SAW ajarkan kepada kita, raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Duk sebut ni tuan-tuan 3 hari petang, 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang. Supaya apa tuan-tuan? Mudah-mudahan dengan doa kita tu, kita mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'radun nasu yaumal qiyamati thalatha 'aradat, fa amma 'ardatani fajidalun wa ma'azir, wa amma al-ardatu thalithatu fa 'inda zalika tatiru suhufil aidi fa akhizun bi yaminihi wa akhizun bi shimalihi. Daripada satu hadis Nabi SAW, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, telah bersabda Rasulullah SAW, ditunjukkan manusia pada hari kiamat 3 pertunjukan. Yu'radun nasu yaumal qiyamah salasa 'aradat. Maka ada pun 2 pertunjukan, maka ianya satu perintahan dan keuzuran. Dan ada pun pertunjukan yang ketiga, maka pada waktu itu terbanglah surat-surat pada tangan kita, pada surat-surat pada tangan. Maka yang mengambil dengan kanannya dan yang mengambil dengan kiri. Kata Nabi SAW, dia akan nanti kita akan ada kekuasaan, ada yang Allah Ta'ala bagi keuzuran untuk menyelamatkannya. Yang Allah tunjuk pada hari untuk menyelamatkan kita. Maksudnya pada
meriwayatkan satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nuqisha hisaba halak, kata Nabi. Barang siapa yang Allah hisab dia dengan halus di akhirat, celaka dia, binasa dia. Halak mana binasa? Kalau Allah di akhirat nanti Allah hitung dia satu-satu, kata Nabi, halak. Halak dia buat tuan-tuan, binasa dia, habis. Allah tanya, ni hang buat ni waktu bila? Waktu ni hang buat apa? Saat ni hang buat apa? Lengkap tuan-tuan. Nak bohong Tuhan masa tu boleh ke? Tak boleh. Atau dunia boleh bohong lagi? Atau dunia ni boleh tipu lagi? Tapi di akhirat ni tuan-tuan tak ada tipu. Sebab apa? Sebab yang ma'adil itu adalah Allah. Sebab tu kata Nabi SAW, man nuqisha al-hisaba halak. Siapa yang Allah hitung begitu halus, celaka dia. Qultu ya Rasulullah, inna Allah yaqul fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qala zalika al-'ard. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, maka ada pun mereka yang diberi kitabnya dengan kanannya. Mana ada manusia nanti di akhirat nanti, Allah bagi suratan buku tu dengan tangan kanan. Apa kata Allah? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mudah-mudahan dia ni akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Hisab ni hisab yang sangat sedikit. Kata Nabi SAW, zalika ardu. Nak tak nak itu juga Allah tunjuk kat dia suratan amal. Pengajaran kepada kita apa tuan-tuan? Kita di atas dunia ni ada dua benda kita boleh buat. Baik boleh buat, jahat boleh buat. Orang Islam ni tuan-tuan, macam mana pun kita, satu hari nanti balik pada Allah, balik pada Tuhan. Umur 60 balik, umur 70 pun balik, umur 100 pun balik. Baru-baru ni kawan baik saya yang accident dekat WCE tu, imam masjid Bandar University tu, kawan saya. Duduk sama-sama duduk ngaji hadis. Last saya jumpa dia tuan-tuan bulan Syaban tahun lepas. Itulah lain banyak kontak WhatsApp, dia panggil saya ceramah, buat daurah di masjid, dia jadi imam tu. Dalam keadaan baru dapat anak. Tuan-tuan, dapat anak, bapa meninggal. Kehendak Allah, siapa tak boleh tolak. Tuan-tuan boleh bayang macam mana situasi isteri dia. Baru lahir anak tuan-tuan, 2-3 minit pagi. Pagi Selasa. Petang tu accident, meninggal dunia. On the way balik nak ambil anak satu hari dah. Kemudian ada kuliah maghrib. Tuan-tuan, ustaz kita tuan-tuan yang duk mengajar ni, mereka taruh nyawa. Cukup taruh nyawa. Dalam keadaan letih, dalam keadaan mengantuk ni tuan-tuan, macam-macam boleh jadi dekat jalan. Tapi apa nak buat tuan-tuan? Kehendak Tuhan. Nak tak nak kena redha. Saya dapat WhatsApp daripada kawan. Kita ada grup, dia pun ada, arwah pun ada dalam grup tu juga. Kata meninggal. Accident di WCE. Baru balik tuan-tuan tengok anak, sempat iqamah, sempat cium anak tu. Takdir Allah, benda berlaku. Ni tuan-tuan, mati dia bukan kira hang umur 18, dia bukan kira hang budak SPM, dia bukan kira kita ni dah berusia, dah. Dia mai. Dia mai. Jadi dia mai dalam keadaan mengejut ni tuan-tuan. Tak ada siapa yang boleh halang. Kalau hari ni tuan-tuan sehari petang, kalaulah kita mati, ni Jumaat tak akhir kita, tak jumpa dah Jumaat. Kalau petang ni tak ada, subuh tadi baca Quran, itulah baca Quran. Kalau petang ni tak ada ni tuan-tuan, tadi jumpa mak kita, itulah kita jumpa mak kita. Jadi kita pegang benda ni sungguh-sungguh supaya apa? Kita jadi orang baik. Tak rugi tuan-tuan jadi orang baik. Tak rugi. Buat baik,
Tuhan balas baik. Buat jahat, Tuhan balas jahat. Sebab apa? Sebab kita hamba. Hamba ni tuan-tuan, dia mau taat dengan Tuhan yang menjadikan dia. Bukan setakat tu saja, dia juga yang dia bagi rezeki kat kita. Dan dia juga dengan sebab lemah lembut dan kasih sayang dia, dia bagi kita iman, dia bagi kita Islam. Di akhirat nanti tuan-tuan, ini yang kita akan nampak suratan amal kat kita. Kalau baik kita, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalau dapat dengan tangan kiri ni tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pengajaran kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua dengan kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga pada hari kiamat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.